Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersua kita lagi dalam PDPR Bahasa Melayu untuk hari ini. Semoga harapan cikgu anda berada dalam keadaan yang sihat, ceria bersama-sama keluarga di rumah. Adakah anda sudah bersedia untuk belajar pada hari ini? Baiklah, kalau sudah bersedia, ayuh kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pada hari ini cikgu ingin menerangkan tentang standard kandungan 4.1 mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Standard pembelajarannya 4.1.1 iaitu bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun, iaitu simpulan bahasa. Bermakna hari ini kita akan belajar tentang simpulan-simpulan bahasa. Dan objektif kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid dapat bercerita dan menggunakan simpulan bahasa dengan betul. Itulah standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif yang ingin kita capai pada hari ini. Bagaimana anak-anak permata hati cikgu sudah tahu objektif yang hendak kita pelajari pada hari ini? Kita lanjutkan lagi kelas. Baiklah anak-anak permata hati cikgu, kalau sudah ada buku teks, sila buka ke halaman 5. Macam mana? Dah buka buku teks? Baiklah, kalau sudah buku teks, pastinya anak-anak akan nampak paparan ini. Betul? Akan nampak muka surat 5 ini, iaitu tajuknya Susah Senang Kita Bersama. Apa tunggu lagi? Ayuh kita baca petikan ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pada suatu hari, Afifi ditegur oleh ayahnya kerana kelihatan gelisah. Afifi memohon maaf. Afifi menjelaskan bahawa dia bersimpati dengan rakannya, Danish. Ayah saya mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Beliau memerlukan katil yang bersesuaian di rumah. Oh, itu rupanya perbualan Afifi dengan rakannya, iaitu Danish. Encik Nazri mendekati Afifi. Kamu usah susah hati. Rakan Taman Seri Damai telah bulat kata untuk membelikan Encik Azmi sebuah katil khas. Kita juga akan membiayai sebahagian kos rawatan beliau. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri. Terima kasih ayah. Barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Saya dan kawan-kawan juga akan memberikan sokongan moral kepada Danish, kata Afifi. Oh, itu rupanya kekusaran, kebimbangan yang dialami oleh Afifi. Dia terkenangkan sahabat baiknya iaitu Danish. Ayahnya telah mengalami keretakan tulang di bahagian pinggang akibat kemalangan. Baik anak-anak permata hati cikgu, adakah sudah memahami petikan ini? Kita lanjutkan lagi. 2 minggu kemudian. Ini dialog perbualan antara Encik Azmi, Encik Tiong dan juga Encik Ravin. Encik Azmi berkata, terima kasih semua. Penduduk Taman Seri Damai mempunyai hati emas. Bantuan yang saya terima ini pantas macam kilat. Encik Tiong pula berkata, sama-sama kita hidup bermasyarakat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki yang kita ada, kita sumbangkan sedikit untuk golongan yang memerlukan. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Encik Ravin pula berkata, pertuah sungguh kita mempunyai pengerusi taman seperti Encik Nazri. Beliau seorang yang cepat kaki, ringan tangan. Itu adalah petikannya. Jadi, kalau anda lihat di bawah, aktiviti dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Jadi, anak-anak, kalau boleh, anak-anak rakamkan perbualan ini ataupun baca petikan ini daripada sebelum tadi, antara perbualan Encik Azmi dan anaknya Afifi.
baca petikan sebelum ini dan juga dialog ini, ucapkan dan rakam serta berikan rakaman tersebut kepada cikgu. Cikgu mahu anak-anak Permata Hati Cikgu baca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Macam mana anak-anak? Boleh lakukan? Cikgu yakin bahawa anak-anak Permata Hati Cikgu yang hebat ini boleh melakukannya dengan baik. Bila nak lakukan, terpulang kepada anak-anak mengikut kesesuaian. Jika ayah dan ibu sudah pulang dari tempat kerja, boleh menggunakan peranti ataupun telefon bimbit ayah dan ibu, baca dan rakam. Boleh. Teruskan. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita pada hari ini. Apa lagi kita nak buat? Jom kita pelajari apa itu peribahasa. Okey. Mengikut kamus poket. Ada kamus poket. Peribahasa ialah ayat atau kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap dan mengandungi pengertian tertentu. Peribahasa terdiri daripada simpulan bahasa, perumpamaan, bandingan semacam, bidalan, pepatah dan kata-kata hikmat. Jadi dalam perbualan tadi, dalam buku teks tadi yang kita baca bersama-sama tadi, ada mengandungi simpulan bahasa, ada mengandungi perumpamaan, ada mengandungi bandingan semacam. Jadi kita tak langsung kita dah belajar ke semua tentang peribahasa itu tadi. Baiklah, jom kita senaraikan peribahasa yang terdapat pada buku teks dan nyatakan maksudnya. Banyak kita jumpa peribahasa tadi, kita senaraikan dan kita cuba menyatakan maksudnya. Bersedia? Ayuh kita lanjutkan lagi. Lihat pada petikan buku teks, perhatikan dan yang kita baca tadi, yang diwarnakan dengan warna biru itu ialah peribahasanya susah hati. Pakai susah hati. Susah hati adalah simpulan bahasa. Jadi yang pertama, susah hati. Anak-anak Permata Hati Cikgu yang cikgu kasihi, catat pada buku tulis tata bahasa. Jangan lupa di atas, di sebelah kiri atas, tulis hari ini. Di tengah tulis bahasa Melayu, di belah kanan atas tulis tarikh hari ini. Okey, kemudian tulis simpulan bahasa. Nombor 1, susah hati. Kemudian tulis di bawahnya maksud. Maksudnya ialah berasa bimbang. Okey, berasa bimbang. Itulah maksud untuk simpulan bahasa susah hati. Selanjutnya lagi kita lihat bulat kata. Okay, bulat kata, tulis nombor 2, bulat kata. Maksud bulat kata ialah sepakat ataupun semua bersetuju. Itu maksudnya bagi simpulan bahasa yang kedua, iaitu bulat kata. Seterusnya, bagai layang-layang terputus talinya. Perumpamaan, bagai layang-layang terputus talinya bermaksud menggambarkan seseorang atau sesuatu yang tidak ada lagi harapan dan tujuan. Cuba kita baca ayat itu. Segala kebajikan keluarga Encik Azmi yang bagai layang-layang terputus talinya akan disempurnakan oleh komuniti taman ini. Jelas Encik Nazri, maksudnya keluarga Encik Azmi sudah seperti hilang harapan, sudah berputus asa kerana Encik Nazri sudah keretakan tulang dan sukar untuk bergerak setelah mengalami kemalangan. Itulah maksud. Faham anak-anak Permata Hati Cikgu? Kalau sudah faham, kita teruskan lagi. Terima kasih ayah. Barulah lapang dada saya apabila mendengar kata-kata ayah. Jadi, lapang dada. Lapang dada simpulan bahasanya, maksudnya ialah berasa lega, berasa gembira. Lapang dada. Itulah maksud simpulan bahasa
lapang dada. Seterusnya, kita lihat lagi, ada hati emas. Penduduk Taman Sri Damai mempunyai hati emas. Apakah maksud hati emas? Nombor 5, tulis nombor 5, hati emas. Maksudnya ialah baik hati. Orang yang berhati mulia, orang yang suka menolong, orang yang mempunyai sifat-sifat murni yang baik. Itulah bermaksud orang yang berhati emas. Selanjutnya, pantas macam kilat. Nombor 6. Ini adalah juga perumpamaan. Pantas macam kilat bermaksud berlaku dengan pantas. Kalau kita dapati bahawa tindakan komuniti Sri Damai itu sungguh pantas membantu Encik Nazri, membantu keluarga Encik Nazri. Cepat mereka menghulurkan bantuan. Itulah maksud peribahasa pantas macam kilat. Kita teruskan lagi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita hidup bermasyarakat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Cikgu yakin bahawa anak-anak permata hati cikgu biasa mendengar peribahasa yang ketujuh, iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada tak yang ingin memberikan jawapan? Cikgu tu ada. Oh, dalam kalangan anda tu ada yang nak berikan jawapan. Betul tak jawapan anda seperti mana yang cikgu tunjuk ini? Maksudnya, suka dan duka ditanggung sama-sama. Orang kata apa? Susah dan senang. Kita sama-sama harungi. Itulah maksudnya peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Selanjutnya, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Agak-agak anak-anak kan? Sama tak dengan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing? Ya, betul anak-anak permata hati cikgu. Maksudnya hampir sama, iaitu sentiasa bersama-sama sewaktu susah dan senang. Sama-sama ketika susah pun kita bersama, ketika senang kita bersama. Itulah masyarakat dan itulah kepentingan jiran. Sebab itulah kita harus menghormati jiran, bekerjasama dengan jiran, saling menegur jiran, beramah mesra dengan jiran, kerana jiran ialah saudara kita yang paling hampir. Kenapa cikgu cakap saudara kita yang paling hampir? Ketika kita dalam kesusahan, yang menghulurkan bantuan, orang yang pertama menghulurkan bantuan ialah jiran kita. Sementara kita menunggu saudara mara kita datang, jiranlah yang akan menghulurkan bantuan. Jadi hidup berjiran ini perlu kita amalkan dalam masyarakat kita. Betul anak-anak? Adakah bersetuju dengan kata-kata cikgu itu tadi? Jadi teruskan. Yang seterusnya, cepat kaki. Simpulan bahasa, cepat kaki. Apa dia maksud cepat kaki? Iaitu tangkas bertindak. Bagaimana Encik Nazri tangkas bertindak menghulurkan bantuan kepada keluarga Encik Nazri. Dan seterusnya, ringan tangan. Apa dia ringan tangan? Iaitu bermaksud suka menolong, suka membantu. Itu maksudnya ringan tangan. Bagaimana anak-anak permata hati cikgu, kita telah menyenaraikan 10 peribahasa dan anak-anak tulis dalam buku tata bahasa, tulis nombor 1, apa dia dan maksudnya. Baiklah anak-anak permata hati cikgu, kita lanjutkan kelas kita lagi dengan latihan pengukuhan. Cikgu sila cari makna peribahasa yang disenaraikan ini dan tulis ayatnya agar kamu benar-benar faham maksudnya. Cikgu akan berikan beberapa peribahasa kepada anda. Anda cari maksudnya. Bagaimana cara anda mencari maksudnya? Anda boleh bertanya kepada ayah, bertanya kepada ibu. Anda boleh mencari di laman-laman sesawang. Anda boleh mencari dalam kamus peribahasa. Boleh? Anda usaha untuk mencari makna peribahasa-peribahasa yang sebentar lagi cikgu akan senaraikan dan cikgu mahu anda menulis ayatnya untuk menunjukkan bahawa anda benar-benar faham maksudnya. Iaitu yang pertama, tulang belakang. Itu adalah simpulan bahasa. Yang kedua,
rendah hati juga simpulan bahasa. Seterusnya perumpamaan, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Tentu ada anak-anak yang sudah tersenyum kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anda sudah biasa dengar, sudah tahu maksudnya. Jadi buatlah ayat yang menunjukkan maksudnya. Dan yang keempat, bara yang digenggam biar hingga menjadi arang. Cari maksudnya dan bina ayat berdasarkan peribahasa tersebut. Dan yang kelima, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi ada 5 peribahasa yang cikgu senaraikan. Cikgu mohon pada anda untuk mencari maknanya dan menulis ayat untuk menunjukkan bahawa anda benar-benar memahami maksud peribahasa tersebut. Adakah anak-anak sudah memahami tugasan yang perlu anak-anak lakukan pada hari ini? Yang pertama tadi, anda membuat rakaman, membaca petikan tersebut dengan sebutan dan intonasi yang betul, kemudian baca dialog itu. Seterusnya, anda senaraikan peribahasa yang terdapat dalam buku teks dan maksudnya seperti mana yang telah cikgu terangkan sebelum ini. Video ini anda boleh ulang tayang, anda boleh ulang berkali-kali dan berhentikan di mana tempat yang perlu dan anda catat pada buku latihan tata bahasa. Sebab itulah cikgu menggunakan pengajaran ini secara video. Anda boleh ulang tayang. Tak faham, ulang semula. Dan tugasan yang ketiga ialah anak-anak cari makna peribahasa-peribahasa yang telah cikgu senaraikan. Tak banyak, hanya ada 5 peribahasa yang cikgu senaraikan dan anda tulis ayatnya untuk menunjukkan anda benar-benar faham tentang maksud peribahasa yang cikgu senaraikan. Bagaimana anak-anak permata hati cikgu? Sudah memahami apakah tugasan-tugasan yang perlu anda lakukan pada pengajaran Bahasa Melayu secara PDPR pada hari ini. Baiklah anak-anak permata hati cikgu, sekian sahaja perkongsian ilmu ataupun pengajaran Bahasa Melayu secara PDPR buat kali ini. Mohon maaf atas sebarang kekurangan diri cikgu, keterbatasan ilmu dan kemahiran yang ada pada diri hamba ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Anda kekal di rumah. Ingat, jika anda berusaha, anda akan berjaya. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.